Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah perkataan beliau Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa masalul akmal fi khalqi wal khuluqi. Tajuknya berbunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu kita adalah contoh yang paling sempurna di dalam kejadian batal tubuh dia dan begitu juga akhlak dia. Maka jarang kita nak bertemu dengan seorang yang boleh menggabungkan di antara dua benda. Zahir penampilan dia menarik dan batin dia juga hebat. Ada orang rupa tu comel tapi akhlak dia, dalam hati dia tidak sebersih muka dia. Ada orang muka supo nyepak lah, uduh, tetapi dalam hati dia bersih. Jarang kita nak bertemu orang zahir dan batin dia indah. Indah sempurna di sisi Allah. Bukan sengkoe, bukan fakta yang tidak benar, sahih, jelas. Allah Ta'ala sendiri memuji Nabi. Masa ke pujian Nabi itu, puji Allah Ta'ala kepada Nabi itu tidak tepat. Hok ramanya, muka uduh, hati pun uduh. Muka uduh dah, hati pula uduh. Oh tu tak ada. Habis teh. Orang tua panggil rapat nganda. Rapat di nganda kata. Maka Nabi Muhammad ni kerana dia ini adalah kekasih Allah. Orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Muhammad. Dialah yang dipuji dan dialah yang memuji. Dialah yang disayangi dan dialah yang menyayangi. Kita ni mengaku saya Tuhan, tetapi belum tentu Tuhan saya kita. Takut Tuhan tak suka, tahu tengok muka kita ni. Maka Nabi Muhammad ni disayangi dan dia yang menyayangi. Sungguh bertuah Nabi SAW dapat gelar Habibullah. Habib ini makna dia dua makna. Sama ada Habib itu isim fa'il ataupun isim maf'ul. Habib yang menyayangi ataupun yang disayangi.
Dua-dua Nabi Muhammad dapat magam itu. Kita kadang-kadang mendakwa, dahlah tak disayang Tuhan. Kita pun tak sayang juga Tuhan. Bahkan buat Tuhan itu sebagai musuh. Maka apabila kita bercerita, kita berkecek mengenai satu manusia yang Allah Ta'ala wi kehebatan lagu ni, maka royaklah cerita pun berapa. Bila-bila masa, tentu sekali cerita Rasulullah lah paling hebatnya. Paling sempurna dan paling menarik di hati kita untuk kita dengar. Mendengar cerita yang tidak baik berdosa. Mendengar, melihat, suka kepada benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka berdosa. Manakala mendengar, melihat ataupun suka kepada benda-benda yang Allah Ta'ala suka, tentu sekali boleh pahala. Suka kepada manusia, belum tentu dapat pahala. Tetapi suka kepada Nabi Muhammad, bukan sahaja dapat pahala, bahkan iman semakin kuat. Bahkan Nabi Muhammad kata, tidak sempurna pun imanmu. Sekalipun ibadat kamu banyak, tetapi belum sempurna. Bilakah kesempurnaan iman itu? Sehinggalah aku, Nabi Muhammad kata aku, menjadi orang yang paling kamu kasih sekali. Maka saya ini kalau kita letak kena pada tempat dia jadi ibadat. Ada saya kita letak pada bukan tempat dia, maka tak jadi ibadat. Bahkan saya lagu tu dimaruh Tuhan. Saya tu kita letak pada dunia. Dunia tu Tuhan kata musuh aku. Tiba-tiba saya musuh aku. Tak kena saya lagu ni. Tapi saya tu kita letak pada orang yang Allah Ta'ala saya. Pada ulama, pada wali-wali, pada kekasih Tuhan. Apatah lagi ketua kepada kekasih Tuhan Nabi Muhammad. Maka tentu sekali dapat pahala. Maka saya inilah yang menyebabkan kita boleh duduk dengan dia. Kalau nak duduk dengan Nabi Muhammad dari sudut tahajud kita, taubat lillah, tak serupa dengan tahajud Nabi. Bahkan tasbih Nabi lebih bersih daripada segala ibadat kita. Lagu mana kita nak duduk dengan puasa kita? Tak boleh duduk juga. Kita nak duduk sekali dengan Nabi dari sudut jihad kita, tak boleh juga. Lepas tu tak ada peluang nak duduk dengan Nabi Muhammad. Boleh, Nabi Muhammad kata. Apa dia? Hatimu tu. Ibadat zahir, hartamu, ibadat harta, sedekah, zakat, ibadat badan, semayang, puasa, apa dia? Hatimu tu wi kat aku. Boleh duduk dengan aku. Tapi kalau mu semayang, kalau mu puasa, tapi Nabi Muhammad tak saya, nampak biasa saja Nabi Muhammad, mu duduk dengan amalanmu. Setara mana sangat mu rasa amalanmu, mu duduklah dengan syurgamu, duduklah dengan ibadatmu, mu duduk rasa tu. Tetapi kita orang mukmin dan sahabat-sahabat dulu, dia tak cara ibadat dia. Dia cara kok apa dia? Hati dia bui dah kau Nabi Muhammad ke dak. Begitu juga lah ni, hari ni kita tanya, hati kita ui ke dak kok Nabi Muhammad. Kalau kita ui kepada Nabi Muhammad, tak sedap bimbang. Kerana kalau nak duduk dengan ibadat tentu sekali tak boleh. Maka Allah Ta'ala buat satu makhluk bernama Muhammad ni jadi contoh, jadi idola kepada kita. Sekalipun kita tak boleh nak ikut 100%, tetapi biar ada sudut kasih kepada dia. Misalnya kita tak boleh sebaik dia, tapi biar ada perasaan saya nak buat supaya dia. Sekalipun pok kita lipat pacerah pok kita ni. Saya tapi mengkhianati. Saya tapi lipat. Tetapi kita berharap sebagaimana sahabat-sahabat dulu meletak ke sejuta harapan dengan saya dia kepada Nabi Muhammad, letak boleh duduk dengan Nabi Muhammad. Tu katanya perawi hadis apabila Rasulullah kata orang boleh duduk dengan aku, orang yang letak hati dia kepada aku, maka katanya perawi hadis tu, hadis yang paling ambo suka sekali hadis ni. Sahabat banyak dengar hadis daripada Nabi. Tetapi hadis ni lah yang paling menggembirakan ambo kerana Rasulullah wi peluang. Boleh duduk dengan dia. Kalau nak duduk dengan munggo lain rasa tak sapa. Tentu taubat lillah kata. Nabi Muhammad dengan makrifat dia, dengan bersih hati dia,
setara manalah ibadat kita yang penuh dengan pura-pura, penuh dengan kemunafikan kita ni. Nah, maka tentu tak boleh duduk. Tapi Nabi Muhammad kata, saya boleh duduk dengan dia. Asas utama kita dalam nak melihat Rasulullah, saya dulu. Sebelum kecek tajuk gapo-gapo, biar kita saya dulu, biar kita buat idola dulu Nabi Muhammad. Dulu. Peringkat pertama. Barulah timbul nak tiru lagu ni, nak tiru lagu ni, nak tiru lagu ni. Nabi Muhammad royak lagu ni, biarlah payah sikit hamba nak ikut juga. Sebab apa? Sebab saya, sebab nak duduk dengan dia. Kita kalau saya melampau-lampau pada seorang laki-laki, nampak pelik lah ni. Oh, demo saya ke orang jatuh, pelik tak nampak. Tapi kalau saya kepada Nabi Muhammad, nak tiru cara dia, nak cara dia, macam-macam Rasulullah tunjuk belakang kepada kita, tak ada alasan dah kita nak berhujah di hadapan Tuhan. Tuhan beri contoh yang paling sempurna Nabi Muhammad. Dari sudut mana? Nabi Muhammad seorang ayah, Nabi Muhammad seorang suami, Nabi Muhammad seorang anak, Nabi Muhammad seorang saing, Nabi Muhammad, siapa dia nak cari contoh dalam mana-mana tajuk boleh tengok Nabi Muhammad. Nak cerita bab jadi suami, tengok Nabi Muhammad lagu mana dengan bini dia. Sabarnya dia. Dia ni orang paling mulia, duduk dengan sah isteri-isteri dia lagu mana. Adakah dia ego? Adakah dia sombong dengan kedudukan dia? Mu tak kenal aku ni Nabi. Ada penuh Rasulullah kecek akak bakar lagu tu. Apakah kecek bakar keturunan kau gapo ataupun magom tak ya? Rasulullah kalau isteri-isteri dia buat perangai, biasalah orang Tino ni. Boleh suami sempurna setara mana, mesti ada cara dia. Memang standard ke edah orang Tino lagu tu. Sebab Nabi Muhammad pun tahu asal kejadian perempuan ini daripada tulang rusuk yang belok. Nabi Muhammad royak jelas dah kejadian dia. Tak sodok napi, biarlah demo sepintar manusia. Profesor emeritus kau kajian mengenai perempuan. Siapa dia lebih faham perempuan berbanding Nabi. Nabi kata perempuan ni rusuk belok. Kalau mu nak biar dia duk belok lagu tu perangai dia. Tapi kalau mu betul, mu kena betul slow-slow. Mu betul derah-derah, nyetok patuhlah hati dia. Mu jangan tuwe patah. Maka urut slow-slow, biar dia jadi betul. Nak derah-derah tak boleh perangai dia, sensitif ke? Kita tak apa, kuat-kuat orang jatuh. Napa ping, tak apa. Dia kalau napa ping ke. I hate you lalu lah kenanya jawapan dia. Jadi tu Nabi Muhammad sebagai seorang suami, bacalah tajuk Nabi Muhammad sebagai seorang suami. Rasa kita akak tangis. Jauh perangai kita dengan perangai Nabi sebagai seorang suami. Nabi Muhammad sebagai ayah kepada anak tino. Nabi Muhammad ayah kepada anak jatuh. Lagu mana? Ada contoh belakang. Nabi Muhammad sebagai anak. Nabi Muhammad sebagai saing. Allah contoh sangat indah dan sangat menarik. Maka contoh Nabi Allah Ta'ala buat dah. Wak mari siap orang nah. Nabi Muhammad. Bukan kata sebut dalam kitab saja. Contoh-contoh ayat gini-gini. Tak. Hamba wak mari seorang. Dia mau tiru dia. 100%. Maka semakin banyak kita ikut Nabi Muhammad. Semakin rapat kedudukan kita dengan Nabi Muhammad. Semakin banyak kita ikut dari mana-mana sudut. Dari sudut ibadat, daripada kebersihan hati, dari sudut makrifat kau gapo, semakin banyak semakin rapat. Semakin banyak semakin rapat, semakin banyak semakin rapat. Maka setiap zaman, setiap masa adalah orang yang paling banyak mengikut Nabi. Iaitu wali kutub kita panggil. Istilah lah. Dia mau nak panggil burger pun ikut lah. Tetapi istilah orang ni. Munggo ahli tasawuf ni dia ada istilah dia supaya orang hadis lah, ada muhaddis, ada hakim, ada gapo tu ikut dia lah istilah ni. Maka orang yang paling rapat sekali dengan Rasulullah pada satu-satu zaman iaitu orang yang paling ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Al-Imamul Haddad, aku ikut Rasulullah qadaman ala qadamin. Selakoh. Rasulullah jerit, aku jerit tepat-tepat. Rasulullah hakak saja aku jerit pondok perut. Qadam tengok ikut dia halus. Sahabat dulu. Orang ulama-ulama dulu ikut sahabat Rasulullah. Bijiddin auza'i dengan sesungguh-sungguhnya. Kita semakin sungguh kita dengan Nabi Muhammad,
semakin rapatlah kita kepada Nabi Muhammad dan kepada kekasih Nabi Muhammad, yakni Allah Ta'ala. Kerana pintu nak menuju Allah adalah pintu Muhammad. Pintu yang paling sempurna. Pintu tengah untuk menuju Allah adalah Nabi Muhammad. Dan pintu-pintu lain tidak dibuka untuk menuju Allah. Kalau kita pergi dengan pintu lain untuk menuju Allah, sampai dalam keadaan tidak diredai. Aku suruh masuk melalui pintu ni nak jumpa aku. Ya pergi mukah kok nyelo. Jumpa tapi penuhlah nyelo aku. Contohnya. Faham ibarat bahasa kiasa. Nah, maka Allah Ta'ala kata, pintu ni mu lalu, mu sapa ke aku dan aku suka. Tapi kalau mu lalu pintu lain, aku takut sapa ke aku. Itu rezeki kalau sapa. Tapi aku tak suka. Hak berat lagi, lekat di nyelo. Lopak nyelo, sakut kain pelekat, duk buluk situ, tak sapa-sapa. Maka kita berharap, kita duk dengar tiap-tiap minggu, duk dengar kehebatan Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad. Manusia lah ni tak dengar cerita kehebatan Nabi Muhammad. Royak cerita kehebatan Dajjal. Royak cerita kehebatan duit. Royak cerita kehebatan ekonomi. Ayat cerita kehebatan dunia. Maka manusia sentiasa jadi nampak benda lain hebat kerana dia duk dengar siap. Maka buat ke dalam hati kita kehebatan selain daripada Allah Ta'ala. Jadi kehebatan Nabi Muhammad kena dengar semacam. Barulah kita rasa hebat Nabi Muhammad. Baru ada perasaan nak ikut Nabi Muhammad. Kita biasa tayang ujian-ujian. Tangan letih-letih, jadi tak berapa nak semangat. Biasanya naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi ingatlah dalam hati kita, Allah dengan Muhammad. La ilaha illallah Muhammad selalu Rasul Allah. Dua tu saja yang duduk dalam hati hamba. Hak lain kok biga-biga sudah, kadang-kadang tak masuk langsung pun. Jadi mudah-mudahan tak baca tajuk. Baca tajuk baru deh. Cerita dia tak baca lagi lah. Wallahu a'lam.